Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Nur. Kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all, macam biasa aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Nanti korang akan mudah terlepas. Guys, by the way, sebelum tu macam mana korang berpuasa hari ni? Okey tak? Lapar sangat ke? Dahaga sangat ke? So, korang kan pergi sekolah, ada yang pergi kerja, abang dan kakak yang pergi kerja, yang siapa yang baru balik daripada kelas, ada assignment apa-apa semua. So, minta korang punya hari ni berpuasa baik-baik sahaja. So, cerita dia macam ni. Aku dah lama tak buat horror. Okey, cerita ni aku simpan daripada aku nak buat konten ni dah lama tau sebenarnya. Aku ada cerita-cerita ni dekat live TikTok. Hanya orang yang masuk live TikTok aku ataupun live Instagram, tak silap aku, live TikTok tak silap aku cerita-cerita ni dekat live TikTok je. Waktu tu dalam 3k orang tengok, 3000 orang tengok dekat TikTok. Dan aku tak cerita lagi cerita ni dekat YouTube sebab aku rasa macam tak boleh lagi nak cerita. So hari ni aku decide aku nak buat konten horror sebab kita dah lama tak buat konten horror, dah berapa hari kita tak buat konten horror ni. So hari ni aku decide aku nak cerita ni dekat korang. And yes, cerita ni masih lagi berlaku. Cerita ni masih lagi berlaku je. Dia macam bukan ada berhenti, tidak. Macam masih dalam tanda tanya lagi benda ni. Macam betul ke benda ni jadi dekat aku, nak dia jadi cerita ni macam tu. So macam korang dah baca dekat thumbnail tu, macam yang korang baca kat tajuk, dekat gambar thumbnail kita tu. Hari ni aku nak cerita pasal aku kena ganggu dekat email. Okay, email. Korang tahu tak email tu apa? Email ni, sebelum kita ada Facebook, sebelum kita ada WhatsApp, sebelum kita ada Instagram, apa benda semua ni, kita guna email. Okay, email ni dia lebih kurang senang lah nak guna. Tapi memang dah lama sebenarnya email ni. Tapi guys, walaupun email ni sebenarnya dah lama, tapi kita still guna lah. Contoh kalau ada orang buat kelas online ke apa-apa ke, kebanyakannya memang dia orang guna email. Tak email pun Telegram macam tu. Aku pun dulu pernah je kelas online, tapi memang semua banyak kena guna email. Kalau kita ada apa-apa pun kena bagi email. So, aku ada banyak email. Bukan satu. Aku ada banyak. Email untuk aku buat kerja, email untuk personal, dan ada email yang aku tak pernah guna pun ada. Macam aku buat, lepas tu aku tak pernah guna macam tu. Sebab contoh, kalau kita nak tengok YouTube pun sekarang ni, kita kena guna email macam tu. So kita kena ada email. Email ni macam-macam sebenarnya guna dia. Macam korang nak daftar Instagram pun kadang-kadang boleh guna email. Daftar Facebook kena guna email. TikTok pun boleh guna email. YouTube pun kena guna email. So aku ada banyak email. Jadi aku ada satu email yang aku memang tak buka. Bukan tak buka lah, aku jarang buka. Email tu memang email aku, tapi aku tak guna. Nama pun bukan nama aku. Banyakkan email aku semua nama aku. Ada Ikmal macam tu kan. So email ni memang bukan nama aku. Macam tu, faham tak? Aku buat email tu contoh aku isi tapir@gmail.com macam tu, bukan nama aku. So memang tak ada orang yang boleh tahu tu email aku sebab aku tak guna email tu dekat mana-mana pun. Macam tu. Jadi aku just buat email tu macam aku saja nak buat email, kau faham tak? Email ni aku buat dah lama. Bukan baru-baru aku buat, dah lama. Email aku memang ada banyak. Nak dijadikan cerita. Cerita ni berlaku memang sebelum puasa lagi dah berlaku. Betapa lamanya aku peram cerita ni, aku tak nak cerita kat korang lagi. Okay, untuk aku cerita kat korang hari ni, lama gila aku peram cerita ni. Serius kan, aku tak tipu. Lama gila aku peram. Aku cerita ni dekat live TikTok hari tu pun aku rasa macam nak cerita, aku cerita dekat live. So cerita dia macam ni. Ada satu hari tu, ada orang hantar email dekat aku. Aku ingat orang tu macam nak buat paid review. Sebab biasanya aku ada tulis dekat Instagram, siapa nak buat paid review ke gift review ke. Paid review, gift review tu apa? Contoh kalau diorang bagi aku contoh satu produk handphone, lepas tu dia suruh aku promote. So diorang kena email aku dulu macam tu. Ikmal, boleh tak awak promote benda-benda dekat Instagram macam tu? So biasanya orang guna email. Aku ingatkan orang tu nak buat paid review dengan aku. Lepas tu aku pun macam tekanlah email tu. Bila aku tekan email tu, aku tengok ini bukan email kerja. Faham tak? Biasanya kalau orang email aku, dia guna email yang aku buat untuk aku buat kerja. Tapi email kali ni bukan email untuk aku buat kerja. Ini email personal aku. Lepas tu aku tengoklah nama orang tu. Nama dia nama perempuan. Okay, memang nama perempuan. Aku tak tahu macam mana dia boleh dapat email personal aku. Sebab email personal ni bukan semua orang boleh dapat tau. Kalau kawan baik kita pun tak tentu lagi dia boleh tahu tu email kita. Kau tahu tak? Sebab itu bukan nama aku. Aku daftar email tu bukan nama aku. Jadinya 90% orang 99% orang tak boleh tahu pun yang tu email aku. Tapi dia boleh tahu nama aku. Dia cakap macam ni, email dia macam biasa je mula-mula. Sorry tau kalau kau ada dengar bunyi motor ke kereta ke, sebab aku buat video ni petang. Kesempatan nak tunggu berbuka ni, aku buatlah video dulu. Email tu mula-mula kalau korang baca,
Bukan korang je lah baca. Kalau aku baca pun email tu macam biasa tau. Dia macam cakap, "Hai, nama saya macam ni. Tak silap aku lah. Aku dah lupa dah email tu macam mana. Tapi nanti aku akan masuk ke email tu dekat dalam ni. Suruh korang baca sendiri. Okey, lebih kurang macam dia nak bagi aku barang. Okey, dia nak bagi aku barang. Sebab tu aku tengok macam dia ni nak buat paid review, give review dengan aku. Lepas tu dia nak bagi aku barang. Lepas tu dia siap bagi nombor tracking lagi. Lepas tu aku macam, dia ni siapa kan? Macam tu. Ayat dia lebih kurang macam ni lah. Barang tu untuk aku. Dia suruh aku ambil barang tu. Kau faham tak? Lepas tu aku macam, kau siapa kan? Macam tu kan? Awak ni siapa? Kenapa tiba-tiba email suruh ambil barang ni? Aku tak beli pula barang online mana-mana. Aku jarang beli barang online selain dekat Shopee. So, kalau apa-apa dekat Shopee, Shopee sendiri akan update dekat aku. Macam tu. So, barang ni, dia macam orang ni tiba-tiba email aku. Lepas tu aku bertanyalah dia, "Ini siapa? Awak siapa kan? Tinggal kat mana? Apa benda semua? Barang ni barang apa? Saya tak order, saya tak beli." Sebab takut juga. Kadang-kadang ada orang scam kan. Barang tu bukan barang kita, barang orang lain. Lepas tu kita kena bayar kan. Aku tanya dia, ini COD ke? Cash on delivery ke? Sebab biasanya, kalau orang nak scam, dia suruh kita ambil barang tu, lepas tu kita pula kena bayar. Bapaknya, memang tidak lah aku nak bayarnya. Banyak lagi benda aku nak guna duit nak beli kan. Tiba-tiba dia cakap, "Tak, ini mak saudara dia ke bapak saudara dia punya barang." Lepas tu mak dengan bapak saudara dia tak nak barang tu. Lepas tu dia bagi dekat budak ni, ataupun orang ni, aku tak tahu dia ni budak ke apa. Bagi dekat dia ni, dia tak nak, dia bagi dekat aku. Kau logik tak? Macam tu dah kepala otak aku, dia ni kenapa? Biol ke? So aku mudahkan balik cerita dia. Orang yang email aku ni, yang aku tak tahu siapa ni, dia nak bagi aku barang. Bukan dia nak bagi, dia dah bagi aku barang. Dia dah post dah barang tu dekat aku. Aku tanya dia, nama dia siapa, apa benda-benda semua. Dia bagi tahulah. Dia bagi tahu nama dia, apa benda semua, dia tinggal kat mana, apa benda, negeri apa benda semua. Lepas tu dia cakap barang yang dia bagi aku tu bukan barang dia. Barang mak saudara dia. Mak saudara dia tak nak. Mak saudara dia bagi dia. Dia tak nak, dia bagi aku. Kau faham tak kat situ? Dah kepala otak aku, dia ni tak ada adik-beradik ke? Bagilah adik-beradik dia kan. Dia tak ada kawan ke? Bagilah kawan dia. Kenapa nak bagi aku kan? Dia cakap dia kenal aku. Lepas tu aku cakap, "Awak kenal saya, kenapa saya tak kenal awak?" Dia bagi aku nama dia. Aku macam, aku ada ke kawan nama dia ni kan? Perempuan ni kan, aku ada ke kawan nama dia? Lepas tu aku tak ingat aku tak ingat. Dan aku rasa aku tak ada kawan nama tu. Sebab nama tu sangat unik. Aku tak pernah kenal nama tu. Tapi tiba-tiba dia cakap dia kenal aku. Dia nak bagi barang tu dekat aku. Okey, lepas tu aku cakap, "Saya tak boleh lah ambil kalau barang tu yang saya tak beli, ataupun saya tak tahu barang tu barang apa." Lepas tu aku tanya dia, "Boleh tak saya sendiri nak tahu barang tu barang apa?" Lepas tu dia cakap, "Tak boleh bagi tahu, barang tu barang biasa je. Aku kenalah tahu mana tu barang tu barang makanan ke. Kalau makanan kan mudah basi apa benda. Jadinya aku kenalah ambil cepat. Dia tak nak bagi tahu aku barang tu barang apa." Okey, kat situ aku dah start dah dalam kepala otak aku dah, aduh barang apa pula kan. Lepas tu aku pun pelik. Kalau dia kata dia kenal aku, tu satu, tu macam biasalah. Ramai je orang boleh cakap, "Hai, saya kenal awak," macam tu kan. Tapi tiba-tiba yang aku pelik dah kepala otaknya, nombor telefon aku pun ada kat situ. Nombor telefon aku, alamat aku duduk ni pun ada kat situ juga, kat dalam email tu. Kau faham tak? Nombor telefon aku memang ada dekat situ. Kat situ dia tulis ada nombor tracking, ada alamat. Dekat alamat kita tu ada nombor telefon. Ada siap postcode, aku tinggal kat mana, alamat aku tinggal kat mana kan. Jadinya, nama yang dia nak post tu bukan nama aku tau, nama bapa aku. Macam tu. So, nama bapa aku kat situ aku dah peluh ketiak dah. Macam tu dah gelabah sangat dah ni kan. Ada nama bapa aku dekat situ. Ada nama bapa aku, ada nama alamat, ada postcode, lepas tu ada nombor telefon. Okay, kat situ aku dah fikir dah kat mana dia dapat benda ni. So, bila dia dah tahu nama bapa aku dengan alamat aku dengan nombor telefon aku tu, means dia memang dah kenal aku lama. Dia dah memang kenal aku lama dan aku mesti kenal dia ni. Faham tak perempuan ni? Tapi nama yang dia bagi dekat aku tu, aku langsung tak kenal. Dia tulis negeri, dia tulis dekat perumahan dia, macam tu kan. Aku tak tahu dia dekat mana sebab aku tak pernah pindah randah daripada aku kecil. Kau faham tak? Daripada aku kecil, aku duduk dekat Pahang ni je. Macam tu. Dekat Pahang, dekat Kuantan ni je. Aku tak pernah pindah Perak ke, tak pernah pindah Johor ke, Pulau Pinang ke, mana-mana Sabah Sarawak. Aku tak pernah pindah. Kat sini je lah aku duduknya. Alamat yang dia bagi tu betul-betul pula alamat detail. Detail tu apa betul-betul alamat yang aku guna. Kau faham tak? Yes. Tu kat situ ada nombor tracking. Okey, kita orang email ya, kita orang tak ber-WhatsApp, kita orang tak ber-DM, tak apa, email je. Aku ambil nombor tracking dia tu, aku buka dekat satu apps. Apps ni, untuk korang tak tahu, nombor tracking ni apa? Nombor tracking ni, contoh kalau korang beli handphone ke, beli minyak wangi ke, apa benda ke dekat Shopee ke, dekat Instagram ke, kalau orang tu nak post dekat kita, dia akan bagi kita satu nombor tracking. Nombor tracking tu, korang masuk dekat dalam tracker, ataupun dekat apps tracking, korang boleh nampak barang korang dekat mana.
boleh sampai barang tu dekat mana. So korang tahu barang korang dekat mana dan barang korang tu dah sampai ke belum dekat alamat yang dia tulis ataupun dekat alamat yang orang tu nak bagi kita barang tu. Kau faham tak? Okay, faham sampai situ Aku pun ambil lah nombor tracking tu, aku masuk dalam apps tracking tu. Aku isi dekat situ. Hari pertama aku dapat email tu, dia macam tak ada, macam something wrong macam tu, dia tulis macam tu kan, macam barang ni tak jumpa macam tu lebih kurang dekat apps tu. Maksudnya dia tak post lagi barang tu. Aku ingat kan dia macam tipu je lah, macam saja-saja je lah, dia cakap nak bagi aku barang, lepas tu tiba-tiba dia tak bagi aku barang macam tu lebih kurang. Lepas tu aku pun buat dia je sampai 3 hari di email aku lagi, "Hai awak, barang dah sampai." Lepas tu aku macam, dia betul-betul nak bagi aku barang ke ni? Lepas tu aku pun ambil balik nombor tracking tu, masuk balik dekat dalam apps tracking tu. Aku tengok barang tu dah berjalan. Maksudnya barang tu dah berjalan guna courier apa benda tak. Pos laju ke JNT tak silap aku. Memang barang tu dah berjalan daripada tempat dia. Jadinya kita boleh nampak barang tu jalan-jalan boleh sampai dekat alamat aku ataupun tidak. Nak dia jadi cerita macam tu. So bila aku check balik dekat email tu, dia cakap dia tak dapat nak hantar barang tu dekat alamat rumah aku. Dia hantar dekat alamat lain, dia bagi satu alamat. Aku search alamat ni bukan rumah aku tapi rumah luar daripada rumah aku. Sekarang ni aku duduk dekat quarters polis. Okey, quarters polis, dekat luar daripada quarters polis aku ni ada perumahan. Okey, dia ada post dekat salah satu rumah dekat situ. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So aku search dekat Google, aku pun waste naik kereta sorang-sorang. Okey, aku tak buat vlog, tak buat apa sebab ni aku nak tengok benda ni betul ke tak. Sebab tu aku tak cerita dekat korang lagi cerita ni. Untuk aku kumpul semua maklumat, aku nak cerita dekat korang. And then aku sampai satu rumah tu. Aku tengok rumah tu macam tak ada orang tapi rumah tu bersih. Rumah tu bersih macam dia tak ada orang tapi rumah tu bersih, kau faham tak? Betul, aku pun lalu je lah. Aku tak berhenti tau. Aku lalu, lepas tu aku belah, aku masuk ke quarters aku. Lepas tu aku macam diam je lah, tak cakap apa. Besoknya aku tengok balik dekat apps tracking tu, barang tu dah sampai dekat alamat rumah luar daripada quarters aku ni. Aku nak ambil tapi aku takut. Aku nak tanya pendapat korang. Aku nak tanya pendapat korang sendiri. Korang nak tak kalau aku buat satu vlog, aku buat satu video, aku pergi ambil barang tu dekat rumah tu? Nak dijadikan cerita macam tu? Korang nak tak? Kalau korang nak, korang komen dekat bawah. Aku nak je pergi sekarang. Boleh je pergi. Boleh je. Benda tu dah sampai lama dah. Dekat apps tracking tu, barang tu memang dah sampai lama. Aku dah lalu balik rumah tu. Ada barang tu. Barang tu ada dekat dalam rumah tu lah. Maksudnya kan ada pagar. Betul, barang tu ada dekat dalam, lebih kurang dekat dengan pagar tu lah. Lebih kurang nak dijadikan cerita macam tu. Aku nak ambil. Tapi aku takut. Tante ada orang ke kat rumah tu? Dia tengah tunggu aku ke? Lepas tu bila aku masuk, dia ambil aku masuk dalam rumah. Tak nak. Aku tidur. Aku tak nak. Aku takut. Jadinya aku kena bawa Wawa ke? Aku kena bawa orang lain sendiri untuk teman aku buat vlog tu, untuk ambil barang tu, dan aku akan unboxing dengan korang. Nak dijadikan cerita macam tu. So kalau korang nak, korang just komen dekat bawah. So kita orang memang berbual, memang komunikasi kita orang berlalui email saja. Kita orang tak buat Instagram ke, dia tak WhatsApp aku. Even though dia ada nombor aku tapi dia tak WhatsApp aku. Kalau aku tak ambil kang, aku risau. Manalah tahu dia nak bagi kita duit ke. Ada pun nak bagi kita duit free-free sekarang ni kan. Kata dia nak bagi kita duit ke, nak bagi kita emas ke, tu kita tak ambil. Kerugi. Ini yang menghantui aku sekarang ni. Bukan tu je. Ada lagi sebenarnya kisah gangguan yang aku nak cerita kat korang. Bukan gangguan mistik lah. Gangguan orang yang tak berapa nak betul. So kalau korang nak, komen dekat bawah. Aku boleh cerita lagi untuk korang. Dan kalau korang nak vlog tu, korang just komen lagi dekat bawah, okay? Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye.